Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tugasan kumpulan bagi kursus Sejarah Maritim Dunia Melayu yang bertajuk Hubungan Alam Melayu dengan Kerajaan Luar dari Aspek Maritim. Pengenalan. Alam Melayu telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar sejak sebelum Masihi lagi bagi tujuan memperoleh matlamat dan kepentingan bersama. Kedudukan alam Melayu yang strategik di persimpangan laut antara dunia barat dengan dunia timur membolehkan alam Melayu sebagai sebuah kerajaan maritim yang berkembang pesat pada ketika itu. Dibantu pula dengan fenomena alam fizikal iaitu peniupan angin monsun yang membolehkan pedagang luar membawa masuk kapal dagang mereka. Orang Melayu juga telah memainkan peranan yang penting dalam menyediakan pentadbiran pelabuhan yang cekap, selamat dan sistematik. Contohnya seperti pemuguhan, penyimpanan barang dagangan dan pengurusan pelabuhan yang cekap. Antara pelabuhan yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang luar adalah Kedah Tua. Hal ini dikatakan demikian kerana kedudukan Kedah Tua yang strategik yang terletak di Selat Melaka. Dikatakan barangan mewah yang dimiliki oleh Timur Tengah menyebabkan aktiviti perdagangan sangat aktif dan menarik minat ramai pedagang-pedagang luar. Perkembangan alam Melayu perdagangan maritim telah menghubungkan barang dagangan seperti rempah ratus, lada hitam, kamu barus dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung membawa kepada idea pedagang orang Melayu dalam membina kapal bagi tujuan berlayar ke wilayah dunia barat dan timur. Pada masa itu, perdagangan melalui jalan laut semakin berkembang dan wujudnya inovasi dalam teknologi pembuatan kapal di mana membolehkan berlayar lebih dekat. Oleh itu, terdapat beberapa catatan bertulis dan penemuan arkeologi berkenaan hubungan yang dijalankan oleh alam Melayu dengan kerajaan luar. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan hubungan antara India dan Kedah Tua sekitar 2 hingga 13 Masihi. Pada sekitar 2 Masihi, masyarakat di Kepulauan Melayu berada pada zaman Neolitik akhir. Lokasi Kedah Tua sangat strategik dan merupakan salah satu pelabuhan interport. Lokasi dan keberadaan pelabuhan Kedah Tua dipercayai terletak di pintu Selat Melaka serta Teluk Bengal dan pantai timur India. Ia juga merupakan kawasan singgah pedagang India akibat angin monsun. Hubungan India dan Kedah Tua dari segi maritim boleh dibuktikan kepada 2 sumber iaitu sumber rekod bertulis dan sumber arkeologi. Bagi sumber bertulis berdasarkan karya penulisan terbahagi kepada 2, karya penulisan Tamil dan karya penulisan Sanskrit. Bagi karya penulisan Tamil, karya pertama merupakan Patinapalai yang dihasilkan oleh Uru Tiraganar pada sekitar tahun 190 hingga 200 Masihi. Di dalam karya ini terdapat satu petikan ayat iaitu barang-barang daripada Kazhagam yang menerangkan Kazhagam itu ialah Kedah Tua dan barang-barang itu merujuk kepada komoditi besi. Karya seterusnya ialah Sila Padikaram yang dihasilkan oleh Yakovatikal pada hujung zaman Sanggam. Ia menyaksikan pembuktian kapal-kapal yang membawa rempah ratus dari Kedah Tua ke Madurai iaitu salah satu penempatan di India. Rempah ratus yang dibawa masuk ke Madurai adalah bunga cengkeh, lada hitam dan kayu aloy. Di dalam penulisan ini, kayu aloy dipercayai berasal daripada Kedah. Seterusnya merupakan rekod bertulis daripada karya Sanskrit iaitu Kata Sarit Sagara yang ditulis pada kurun ke-8 hingga kurun ke-11 Masihi. Di dalam karya ini, Kedah Tua dipanggil sebagai Kataha Vipa. Kedah Tua mempunyai hubungan pelayaran dengan kota Tamralipti yang terletak di sekitar Teluk Bengal. Dalam karya ini, Kedah Tua mempunyai hubungan maritim iaitu dari segi kapal dan pelayaran dengan India. Selain itu juga, rekod bertulis boleh dibuktikan melalui prasasti. Prasasti merupakan dokumen rasmi yang hanya boleh dikeluarkan oleh pemerintah. Dokumen ini merupakan dokumen berkredibiliti tinggi yang diberikan sebagai tanda peringatan dan tanda penghormatan. Prasasti di Kedah Tua dikeluarkan oleh raja dari kerajaan Chola hasil daripada hubungan politik dan ekonomi. Terdapat 4 jenis prasasti di Kedah Tua. Yang pertama ialah kepingan gangsa lidin besar yang dikeluarkan oleh raja-raja pada 1006 Masihi. Yang kedua, kepingan gangsa lidin kecil dikeluarkan oleh Raja
Pulau Tunggal pada tahun 1090 Masihi. Yang ketiga, Prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Raja Rajendra pada tahun 1031 Masihi. Dan yang keempat ialah Prasasti Sengkat Virajendra dikeluarkan pada sekitar 1068 Masihi. Di samping itu juga, hubungan India dan Kedah Tua boleh dilihat melalui sumber arkeologi. Penemuan arkeologi ini ditemuai di Lembah Bujang di dalam bentuk candi, arca, prasasti dan monumen. Pedagang meninggalkan tinggalan tersebut secara langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh, mereka membawa masuk barangan daripada India untuk dijual sebagai salah satu hasil perdagangan mereka. Lokasi penemuan arca-arca tersebut ditemui di pesisiran pantai dan lembah sungai dan memperlihat hasil kesenian daripada India. Kerajaan Kedah Tua merupakan kerajaan yang terawal terletak di semenanjung Tanah Melayu. Ianya juga turut dikenali dengan nama lain iaitu Kataha ataupun Cincai. Kerajaan ini juga telah diasaskan pada abad kedua dan berakhir pada abad ke-14. Dan pada ketika itu, kerajaan Kedah Tua ini juga merupakan tempat pelabuhan perdagangan yang maju pada ketika itu. Dan secara tidak langsung, ini juga telah menjadi pelabuhan entrepot pada abad ke-5 Masihi. Kerajaan ini juga mempunyai hubungan perdagangan serta diplomatik dengan kerajaan China. Maka terdapat beberapa perkara yang menyebabkan Kedah Tua ini mempunyai interaksi perdagangan maritim dengan negara China. Seperti yang kita tahu, Kedah Tua ini merupakan pelabuhan yang strategik kerana ia mempunyai pertempatan awal di Lembah Bujang. Ramai pedagang-pedagang asing seperti China dan juga Arab yang datang ke Lembah Bujang kerana tertarik dengan kemakmuran negara itu. Lembah Bujang ini juga telah menarik perhatian para pedagang untuk datang kerana mereka boleh berlindung di sebalik cerun dan juga bukit. Seterusnya, Gunung Jerai yang menjadi tanda seperti rumah api dapat membantu para pedagang yang melalui kawasan di situ. Di samping itu, Sungai Merbau juga turut digunakan sebagai jalan pintas bagi menjimatkan masa para pedagang yang melalui kawasan tersebut. Hal ini adalah kerana dengan adanya Sungai Merbau ini, mereka tidak perlu lagi melalui Selat Melaka dan juga Selat Sunggai kerana jika mereka melalui kawasan tersebut, mereka perlulah mengelilingi satu kepulauan Melayu. Justru itu, Sungai Muda juga turut menjadi tempat persinggahan para pedagang sebelum mereka pergi ke destinasi yang seterusnya. Dikatakan juga Sungai Muda ini mempunyai tempat permujaan serta terdapat beberapa kediaman di pertengahan sungai. Seterusnya, terdapat jumpaan seramik di Kedah Tua. Selain itu, terdapat jumpaan manik, kaca dan juga manik yang dijumpai di tapak-tapak arkeologi di Lembah Bujang. Seramik dinasti Song paling banyak ditemukan berbanding seramik dinasti Yuan dan juga Ming. Hal ini dikatakan sedemikian kerana Sungai Mas ini merupakan tempat adanya penyebaran agama Buddha. Jadi, secara tidak langsung, sudah tentunya akan ada artifak ataupun artifak-artifak daripada dinasti tersebut di Lembah Bujang. Contoh lainnya, terdapat juga jumpaan monumen, artifak serta inskripsi yang mempunyai pengaruh Buddha di kawasan tersebut. Jenis-jenis seramik yang telah dijumpai adalah seperti porselin, tembikar batu dan juga celadon. Dapat dipastikan juga seramik-seramik ini telah digunakan oleh orang terdahulu sebagai alat pertukaran. Dalam waktu yang sama, seramik-seramik ini juga telah digunakan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan mereka telah menggunakannya sebagai alat pertukaran dengan barangan tempatan. Oleh itu, dengan adanya jumpaan-jumpaan seperti ini di Kedah Tua, maka terdapatnya hubungan diplomatik serta perdagangan yang telah berlaku di antara Kedah Tua dan juga kerajaan China. Pertama sekali adalah Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan RQ. Terdapat dokumen daripada Reki Yuan iaitu sebanyak 3 sijil dan 16 pucuk surat daripada Kerajaan di Jepun kepada Kesultanan Melayu Melaka tentang perdagangan. Kerajaan RQ didapati telah membawa topi besi, peralatan kuda, tabir lipat, kipas dan sebagainya daripada Jepun dan memperdagangkannya hingga ke Selat Melaka. Melalui sumber-sumber Oriental, kerajaan RQ yang berdagang bawa barang dagangan seperti peti simpanan, tembaga ladi hitam, senjata seperti senapang, kain setera dan sayur-sayuran. Justru itu, hubungan maritim di antara Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan Kerajaan RQ dapat diperjelaskan melalui surat-surat ataupun dokumen yang terdapat dalam Reki Dewan. Dokumen yang pertama adalah Surat Betari Tian Shun.
Surat ini berkaitan Raja Rikyu mengucapkan kata terima kasih kepada Sultan di Melaka pernah memberikan cenderamata. Sehubungan itu, surat ini telah menenangkan bahawa terdapat seorang utusan yang dikenali sebagai Gushikan daripada Kerajaan Rikyu yang diutuskan bagi menyampaikan cenderamata seperti 20 helai satin biru, 5 buah pasu yang besar, 2 mangkuk atau pinggan dan 30 kipas. Seterusnya adalah surat bertarikh Cheng Hua yang menyatakan bahawa ketua utusan dari Kerajaan Rikyu telah diutus bersama dengan jurubahasa yang dikenali sebagai Sai untuk ke Melaka. Surat yang terakhir adalah surat bertarikh Cheng Hua yang kedua bersamaan 7 hari bulan 2 1469 di mana Kerajaan Melayu Melaka mengutuskan surat kepada Raja Rikyu menerima kehadiran utusan daripada Jepun iaitu Amuru dan jurubahasa iaitu Kaiho. Bukan itu sahaja, Sultan daripada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka juga memberikan pujian terhadap sifat masyarakat daripada Kerajaan Rikyu yang bersikap baik dan bermoral ketika menjalankan urusan perdagangan di Selat Melaka. Seterusnya, saya akan menyambung bagi hubungan interaksi maritim Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dengan China pada tahun 1400 hingga tahun 1500. Umum mengetahui bahawa kedudukan Selat Melaka adalah amat strategik kerana ia terletak di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat serta ia juga turut dipengaruhi dengan arah aliran musim tiupan angin. Selat Melaka telah menjadi kunci bagi keseluruhan kegiatan perdagangan bagi kawasan yang terletak di timur jauh. Ini turut meliputi seperti China. Hal ini menyebabkan Maharaja Yonglo daripada dinasti Ming China telah menjalinkan hubungan diplomatiknya dengan Kerajaan Melaka. Hubungan diplomatik yang terjalin antara Kerajaan China dinasti Ming tersebut dengan Melaka memberikan impak yang positif dari segi kegiatan yang berorientasikan maritim antara kedua-dua belah pihak. Ia seperti mana yang dapat dilihat pada tahun 1403 telah berlaku satu misi pelayaran oleh Yinqing ke Melaka sebagai utusan pertama China ke Melaka dan pada tahun 1409 telah berlaku satu lagi misi pelayaran oleh Laksamana Cheng Ho atas titah daripada Maharaja dinasti Ming. Bukti bagi berlakunya kegiatan pelayaran China ke Melaka tersebut dapat dilihat menerusi dua catatan penting China iaitu Yingyai Shenglan dan Xingcha Shenglan. Yingyai Shenglan merupakan sebuah catatan Cina yang ditulis oleh Ma Huan yang merupakan seorang pelayar dan juga pembantu kepada Laksamana Cheng Ho dalam misi pelayarannya. Manakala Xingcha Shenglan merupakan sebuah catatan Cina yang ditulis oleh Fei Xin pada abad yang ke-15. Di dalam kedua-dua buah catatan Cina tersebut telah menyatakan bahawa Laksamana Cheng Ho sebagai utusan Cina ke Melaka. Di samping itu, ia juga turut menjelaskan bahawa Parameswara sebagai pemerintah Kerajaan Melaka akan pelayarannya ke China dan kemudiannya Maharaja dari dinasti Ming China telah menyediakan sebuah kapal bagi membolehkan pelayaran Parameswara untuk pulang semula ke Melaka. Hubungan diplomatik yang terjalin antara Kerajaan China dan Melaka ini telah memainkan peranan yang penting kepada Melaka sebagai sebuah pelabuhan perdagangan yang penting di rantau Asia Tenggara. Umpamanya, Melaka telah dijadikan sebagai pangkalan utama pergerakan China untuk ke selatan dan juga barat. Selain itu, kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh Melaka adalah menerusi kegiatan tukar barang dagangan yang mana ia turut meliputi kegiatan tukar barang dagangan China dengan Asia Tenggara. Manakala, kegiatan dagangan yang melibatkan pedagang dari China ke Melaka tidak memerlukan mereka untuk membayar sebarang cukai. Sebaliknya, mereka hanya perlu memberikan hadiah kepada syah bandar. Antara barang dagangan China di Melaka adalah seperti garam, tawas, tembikar seperti pingganan mangkuk, tembaga, belerang, sutera mentah dan juga sutera yang telah ditenun. Selain itu, China juga turut mendagangkan barangan dagangan yang bernilai seperti emas, perak dan juga kain atau fabrik yang bernilai tinggi seperti damas, satin dan juga kain kapas. Manakala barang dagangan Melaka dengan China adalah seperti kayu-kayan yang bernilai, barang perhiasan serta batu permata dan juga rempah ratus seperti lada hitam yang mempunyai permintaan yang tinggi di China. Menerusi kegiatan maritim yang dijalankan antara China dengan Melaka ini, khususnya dari segi perdagangan, ia telah memberikan keuntungan kepada Melaka dan juga komuniti pedagang. Hal ini kerana Melaka memperoleh keuntungan yang lebih tinggi iaitu sebanyak 300% berbanding hubungan dagangan yang dijalankan antara Melaka dengan kawasan-kawasan lain yang berada di dalam jaringan perdagangan dengan Melaka. Interaksi Johor Riau dengan kerajaan luar dalam konteks maritim 1500 sehingga 1824.
Munculnya kerajaan Johor Riau ini selepas berlakunya kejatuhan kerajaan Melaka dan merupakan kesinambungan kerajaan Sriwijaya. Kehebatan yang dimiliki oleh Melaka sebelum ini telah memberikan kelebihan kepada kerajaan Johor. Tambahan pula, kerajaan Johor mempunyai pelabuhan yang terbahagi kepada dua, iaitu sepanjang Sungai Johor, Kota Johor Lama serta Pancor dan di kawasan Riau. 4.1. Hubungan Johor Riau dengan Aceh dan Portugis 1564 sehingga 1641. Sejak abad pertama lagi, beberapa kerajaan Melayu muncul dan memperluaskan kuasa masing-masing seperti Kerajaan Funan, Champa, Majapahit, Sriwijaya, Melaka dan banyak lagi. Setiap daripada kerajaan yang terbentuk ini mempamerkan kekuasaannya melalui perluasan empayar, hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, perkembangan agama dan kehebatan sistem politik. Apabila kerajaan Johor telah diasaskan pada tahun 1528, perairan Selat Melaka menjadi saksi berlakunya persaingan antara tiga kuasa, iaitu Johor, Aceh dan Portugis yang bertapak di Melaka. Persaingan ini digelar sebagai perang tiga segi. Interaksi Johor Riau dengan kerajaan Aceh dari segi maritim lebih cenderung kepada ekonomi dan politik. Aceh telah beberapa kali melancarkan serangan ke atas Johor atas tujuan melumpuhkan kekuasaan ekonomi dan politik Johor. Selain itu, Aceh tidak mengiktiraf Sultan Omar sebagai Sultan Johor kerana bimbang Johor akan bersaing dengan Aceh. Walau bagaimanapun, Aceh dan Johor pernah menjalinkan hubungan persahabatan untuk mengelakkan serangan Aceh. Perkara ini tidak disenangi oleh Portugis. Maka Johor diserang Portugis tetapi gagal. Oleh itu, perkara ini telah menjadikan hubungan Aceh dan Johor Riau semakin erat apabila Aceh bersetuju memberikan bantuan kepada Johor menentang Portugis. 4.2. Hubungan Johor Riau dengan Belanda dan British 1687 sehingga 1819. Banyak sumber yang berkaitan dengan Johor Riau yang dicatatkan oleh Belanda. Hubungan Johor Riau dan Belanda mula terjalin pada tahun 1639 apabila termaterinya perjanjian Johor-Belanda kerana kepercayaan Belanda terhadap kekuatan kuasa Melayu. Pelabuhan-pelabuhan di Johor menjadi pusat aktiviti ekonomi, maritim dan perdagangan rempah. Hasil bumi terutama rempah dan hasil hutan dari kawasan naungannya dikumpul di pelabuhan Johor. Bagi mengukuhkan statusnya sebagai pusat ekonomi serantau, hubungan dengan kuasa barat terutamanya Belanda dan British telah dibuat. Melalui laporan Belanda, pada tahun 1687, kebanyakan sungai-sungai di Pelabuhan Riau sibuk dengan kapal-kapal dagang. Antara barang yang diperdagangkan termasuk biji timah, kain dan ladi hitam. Kuasa barat yang sememangnya cemburu akan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Johor Riau sehabis mungkin cuba untuk menjatuhkan kerajaan ini melalui aspek perdagangan dan peperangan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa bukti-bukti melalui catatan bertulis menunjukkan alam Melayu menjadi kawasan tumpuan orang luar pada ketika dahulu. Kesan daripada hubungan tersebut telah membawa kepada pembangunan dan kegemilangan ekonomi maritim di alam Melayu. Kedudukan yang strategik di pelabuhan Kedah Tua dan Melaka telah memberikan banyak kebaikan kepada alam Melayu sebagai pusat perdagangan dunia. Hubungan diplomatik yang terbentuk ini jelas memberikan impak yang positif pada mana-mana kerajaan yang terlibat. Oleh itu, peradaban maritim Melayu berjaya membangun dengan sendirinya hasil daripada pentadbiran yang tersusun hingga membolehkan kerajaan tersebut berkembang dengan pesat.